Ni dah kenapa ni? Kenapa apanya? Saya tak boleh masuk kereta suami saya ke? Tahu pula awak ni. Saya ni suami awak. Ni apa benda ni, bos? Tiba-tiba nak isi pasal ni. Saya tak ada mood lah nak gaduh. Nampaknya kita tengah gaduh ke? Serius lah, kalau nak buat muka macam ni. Keluar lah, malas lah. Buka lah pintu. Lock buat apa? Laura. Dengar apa saya nak cakap ni. Saya tahu yang saya ni masih tak ada dalam hati awak. Tapi saya nak buat awak tahu yang saya betul-betul sayangkan awak. Dan saya faham keadaan awak. Cinta tu tak boleh dipaksa-paksa. Saya nak awak tahu, saya takkan pernah berhenti berharap dan berhenti mengucapkan saya sayangkan awak selagi ada ruang dan peluang. Saya nak pergi tengok ayah lah kat atas. Mungkin ada yang datang senyum kat rumah tu kan. Dia macam sweet-sweet. Tiba-tiba macam tak layan pula. Tapi itu sebenarnya yang kita bawakan hari ini. Mungkin itu adalah cara bermanja mereka. Dan mungkin juga kalau bergaduh tu, ada pendapat setengah dalam institusi rumah tangga. Itu kadang-kadang orang kata pasang surut dalam rumah tangga. Dan juga itulah kadang-kadang kita nak wujudkan suasana manja-manja. Kalau tak ada merajuk-merajuk tu macam bosan juga. Mungkin saya tak boleh cakap betul sebab saya belum berkahwin. Tapi mungkin. Tapi perkataan bergaduh tu rasanya bunyi macam berat sangat kan, macam fight lah kan. Tapi tak, dalam konteks hari ini kami hanya nak mengajak anda untuk berbincang pergaduhan yang manja-manja, yang kecil-kecilan, disagreement lah kan biasa orang cakap. Jadi hari ini kita ada 3 orang tetamu di studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Kak Azailit. Sihat Kak? Alhamdulillah sihat. Okay, dia ni sentiasa muda sahaja. Betul-betul. Kan? Tak pernah nampak berbeza daripada saya kat sekolah dulu tengok budak Ilit sampailah hari ini. InsyaAllah. Apa rahsia di sebaliknya? Dia minta rahsia Kak Azhar. Rahsia. Okey, senyum je. Senyum je. Kalau ada masalah, kita santai-santai. Banyakkan berdoa tu je. Alright. Okey, dan kita juga bersama dengan Samsul Azhar Alidin, ataupun lebih mesra kita sapa beliau, Pak Su Samsul. Ya. Selamat datang bang. Terima kasih Fatih. Okey, dan kita juga bersama dengan ini tidak asing lagi, bersama dengan wanita hari ini, Datuk Seri Datuk Dr. Fazilah Muhammad Ali selaku perunding motivasi kita hari ini. Datuk sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari kita jumpa dekat rumah terbuka. Kita jumpa sekali lagi. Okey. Fatih, saya rasa elok kalau awak buka topik perbincangan sebagai seorang yang sudah pun berkahwin. Berat tanggungjawab saya hari ini ya. Okey, kita nak fahamkan yang mana benarkah bergaduh dalam rumah tangga itu adalah salah satu ujian. Kita nak buka perbincangan kita dengan Datuk terlebih dahulu. Kita pegang salah satu ujian, dan benarkah bergaduh tu dalam rumah tangga sebenarnya ujian ataupun bagaimana sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau pergaduhan ini dia terjadi, dia tengok berat ke, ringan ke dan sebagainya. Selalu pergi ringan dulu. Selepas bertengkar-bertengkar sikit, lama-lama akan jadi berat. Tetapi untuk elakkan ini mesti ada dua kesabaran, dua orang tu selalu bergaduh di dua pihak. Tetapi sebenarnya pergaduhan terjadi adalah untuk menyekat batasan atau limit bagi seseorang dalam kasih sayang dia. Kadang-kadang kita baru kahwin, kita tak tahu limit dia. Dekat mana. Ada seseorang mungkin dia kata pantang sebut pasal mak dia. Okey. Ya, pantang sebut. Itu limit dia. Ya, tetapi ada pula yang dia pula kadang-kadang dia baru kahwin, alah isteri I ni asyik tidur berkeruh cerita depan orang. Itu pantang isteri dia. Limit dia ada. Jangan cakap pasal dia punya kekurangan, perangai yang memalukan depan orang ramai. Itu semua untuk mengeratkan lagi. Ya, serupalah kita bawa kereta, memandu kereta, mesti ada limit dia kan. Betul.
Bila sampai limit yang terlebih, kena tahan, kena saman. Begitu juga dalam rumah tangga. Saman akan diberi juga. Ya. Ini makin hari kalau kita tidak ada limit, kita tahu limit. Oh, ini dia tak suka. Oh, ini Jangan dia buat. suka. Jadi kita belajar dari hari ke hari daripada pergaduhan kecil-kecil atau pergaduhan besar yang melibatkan mak mentua, pak mentua semua satu keluarga juga akan terjadi. Jadi semua kita kena belajar sehari demi sehari yang membuatkan kita lebih dewasa dalam berumah tangga. Baik. Itu saya rasa Datin Sri bercakap daripada pengalamannya sendiri, sudah berkahwin selama 47 tahun. Dan Pak Su Samsul sudah berkahwin 19 tahun. 19 tahun. Pak Azhar 11 tahun. Okey, Pak Su Samsul, kita tanya Kak Azhar dah. Silakan. Ya, okey. Kita simpan je penangan lelaki untuk yang terakhir. Ini komen daripada Muhammad Yusri. Satu je ayat dia. Tamparan wanita katanya. Itu lagu kumpulan Elite ya. Ya betul. Itu lagu kumpulan Elite. Jangan sampai Kak Azhar nyanyi. Nyanyi je, boleh je. Okey. Kita hanya tanya kepada Kak Azhar sendirilah. Bila cakap mengenai bergaduh ni, pastinya ada, setiap berhubungan akan ada perselisihan faham. Ada yang tak kena, kita nak cari. Kadang-kadang tak ada pun salahnya, tapi kita cari kesalahan dia. Dan itu juga boleh mewujudkan pergaduhan. Dalam rumah tangga Kak Azhar sendiri, kita mulakan dengan pergaduhan yang manja-manja, biasanya berlaku disebabkan apa? Okey, sebenarnya kalau kita ikutkan pergaduhan manja-manja tu boleh jadi besar ya Datin Sri ya Pak Su. Dia macam balon lah sikit-sikit. Betul. Tapi saya mengambil kata daripada Datin Sri tadi, dia mesti ada limit. Kalau gaduh benda-benda yang kecil tu, mesti ada kita full stop dia. Untuk tidak membesarkan lagi keadaan. So, saya bukannya jenis yang macam kita suka besarkan sesuatu masalah yang remeh. Bagi saya setiap pergaduhan tu mesti ada jalan penyelesaian dia, tapi cara bagaimana untuk kita menyelesaikan tu adalah daripada sikap toleransi pasangan suami isteri. Janganlah provoke dalam keadaan yang daripada benda kecil tu kita provoke jadi benda yang besar. Selalunya saya tak nafikan, kadang-kadang ni wanita ni dia nak dimanja. Dia nak benda dia semua betul dia je. Kan? Jadi saya berdasarkan pengalaman saya lah. Tapi dekat situlah kita mesti ada sikap toleransi, not too much, jangan melampaui batas, jangan mengusik perihal yang suami tak suka. Kalau nak hubungan tu lebih panjang. Sebab benda yang kecil ni boleh jadi besar. Tetapi kalau tak bergaduh pun masalah juga, dia datar je. Dan kita tak tahu apa yang suami kita tak suka. Dan suami juga tahu apa yang kita tak suka. Kalau untuk mereka yang baru berkahwin, so bergaduh manja-manja tu saya rasa macam perlu juga dia ada sesi pujuk-memujuk. Kadang-kadang suami kita, orang lelaki ni bagi saya tak tahulah orang lain kan. Tapi suami saya ni dia jenis diam. Kita geram pula. Kita sikap dia membatu. Ya, betul, dia tak nak cedera suami saya. Dia bila kita macam cakap dekat dia macam ni, diam je. Ya Allah, bila nak gaduh ni. Kan? Diam je. Masalah juga masa di awal perkahwinan tu. Kita nak tahulah apa yang dia tak suka. Tapi lama-lama daripada segi sikap diam dia tu, jadi kita tahulah. Kalau diam dia terlebih lama tu, kita lah pujuk. Kalau kita pula merajuk Kak Azhar pun diam juga. Jadi dia datang pujuk. Okey. Tapi betul lah apa. Saya boleh setuju juga apa yang Kak Azhar cakap. Yang mana lelaki ni dia lebih macam bersahaja. Sebenarnya wanita lah ni kalau mengaku tak mengaku tu mungkin simpan sendirilah kan. Kadang-kadang dia tak ada benda pun. Kadang-kadang nak attention. Betul. Nak attention tapi tak layan. Tak layan daripada nak manja-manja tu jadi gaduh tu betul. Betul. Ke lelaki? Betul. Ni bukan luahan perasaan. Mewakili wanita. Pak Su macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni 4 orang wanita lawan saya seorang. Saya diam aja sebab saya takut salah cakap. Baik, saya tak nak jawab soalan tu. Tapi sebenarnya saya nak tengok pasal bergaduh ni. Atas pengalaman saya, Datin Sri dan juga semua penonton. Sebenarnya dia pasangan hidup ni, pasangan kita adalah pasangan yang kena kita cintai. Tapi kedua-dua pasangan ni kena tahu dan kena faham. Kalau nak dicintai, kita kena mencintai. Kalau nak dikasihi, kita kena mengasihi. Kalau kita nak disayangi, kita kena menyayangi. So, apabila macam Azhar cakap tadi, dalam kehidupan ada pasang surut. Masa belum kahwin, dia tak tunjuk, dia true colours. Katalah baru kahwin sebulan kan. Dia tak tunjuk lagi kentut bersepah.
tidur bunyi berdengkur macam mana, semua tak tunjuk. Diam kalau boleh tidur. Nak sorok. Kan? Tutup ke bantal ni? Ya, tetapi lama kelamaan baru nampak. Bila nampak, okey. Dia ada dipanggil memimpin dan dipimpin. Saya sebagai seorang suami, 4 orang saya diam aja. Sebab kita tahu perempuan dia suka berkata-kata. Kalau kita nak lawan dia berkata-kata, kita akan kalah. Sebagai pemimpin kita akan silap. So kita kena cari satu benda yang kita nak masuk, dekat mana kita nak masuk. So and then bab marah ni dia ada pintu. Allah SWT bagi kita hati ni dia ada pintu. Ada 5 pintu yang boleh dibuka dengan kita melakukan sesuatu. Pertama, pintu kemarahan. Apabila kita buka pintu kemarahan dalam tu, iblis akan masuk. Apa saja bergaduh. Punca kadang-kadang tak ada pasal apa pun, pasal tutup pintu je pun. Betul. Kan? Dia akan jadi gaduh. Dia jadi besar, dia boleh jadi macam-macam. Tetapi laki-laki ni dia kena tahu kalau suami dia adalah seorang pembaca berita. So di rumah di rumah pun dia akan baca berita juga. Kata tatatu tetepat tetepat tetet. Baik suami yang baca berita. Awak tak? Suami baca berita. Jadi kalau kita nak bergaduh di rumah, dah tentu dia suka bercakap. So biar dia bercakap. Macam Azhar cakap tadi. Menyanyi. Suami dia menyanyi. Suami dia dah tentu dia tahu. Dia ni berlakon kat rumah, berlakon bercakap. So diam, just keep quiet. Kalau kita nak create, nanti dia bergaduh, kita kena ada cari solution. Kalau dia tengah marah, kita keluarlah. Kenapa kita nak create something yang sedangkan perempuan yang kita sayang? Ini suami yang bijaksana. Wah. Tepuk sikit lah Pak Fatul. Hebatlah. Saya pun terkesima dengar. Pengalaman. Pengalaman. Kan pengalaman mengajar kita. Dan selain daripada itu kita kena cari ilmu. Apa perlu kita buat? Macam mana kita nak buat? Sebab kadang-kadang Nabi dah ajar kita. Kalau kita tengah marah, berdiri, kita duduk. Kalau kita tengah duduk pun marah lagi, bangun berlari. Kalau tak boleh juga cari solution. Keluar, pergi minum teh, minum, telefon, main TikTok. Kan? Apa salahnya untuk solve the problem? Dia ada banyak sekarang benda yang boleh kita buat. So jangan create untuk kita bergaduh. Tapi ada orang dia bercinta, dia memang dengan kasih sayang bergaduh tu dia jadi sayang. Sebab tu kalau kita tengok bergaduh hari-hari tapi anak 8. Ada saya dah tengok. Ada. Sebab ada orang dia suka bergaduh. Dengan bergaduh tu baru jadi cinta. Ya, dengan bergaduh tu akan membangkitkan rasa persamaan. Kita tahu. Kita tahu apa dia nak. Ini menarik. Ya. Apa yang isteri kita nak, kita tahu dah. Kalau tidak senyap saja macam mana kita tahu? Mungkin dia nak peluk hari-hari. Mungkin dia nak cium sebelum pergi kerja. Attention please. Ya. Kadang-kadang WhatsApp tengah-tengah malam yang suami ni asyik WhatsApp. WhatsApp lah apa? WhatsApp sekretari. Ya, kata esok ada kerja apa? Kita dah WhatsApp sekretari saya. Marah tak? Pukul 1 pagi. Mungkin. Jadi ini yang buat timbulkan kemarahan. Jangan bagi isteri rasa cemburu. Bila timbul cemburu banyak ni sikit banyak mana pun dia akan bangkit. Macam-macam. Betul. Betul sangat ya. Okey, baik. Fatih, ini round 1 perbincangan. Round 1, wow, sengit. Tapi saya dah belajar, kena belajar cari solusi, banyakkan toleransi. Daripada pengalaman banyak yang kita belajar juga. Okey, ini pandangan ketiga-tiga tetamu kita, termasuklah pandangan sahabat saya tadi. Saya dah bagi pandangan ke? Ada kan sikit. Ada sikit lah. Tapi kami nak dengarkan juga pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom. Bagi pandangan saya, dia ada 2 pro and cons lah. Pertama, kalau kita terlampau ikutkan emosi, pergaduhan tu akan jadi berpanjangan sebab tak ada komunikasi. Yang kedua dia, baik sebab masa kita bergaduh tu, pasangan kita akan luahkan semua isi hati dia. Dari situ kita boleh tahu, sebenarnya dia tak suka kita sebab macam ni. Jadi dari situ kita ambil perkara yang positif itu untuk kita perbaikikan dan lebih eratkan hubungan kita. Pada pandangan saya memang tepatlah, sebab lagi-lagi macam contoh macam saya dah lebih 23 tahun dalam usia perkahwinan. Memang kalau ikutkan banyaklah ranjau dengan pengalaman-pengalamannya kan. So sepanjang dalam tempoh perkahwinan tu kita kena sabar banyak-banyak dan kita kena redha. Dan juga saluran komunikasi tu sangat-sangat penting. Macam contohnya katakanlah seorang isteri dah bagi signal untuk dalam apa-apa saja dalam bentuk bahasa tubuh. So suami kena sangat-sangat memahami dan saling berkomunikasi lah. Sangat betul lah. Sebab dalam rumah tangga ni tanpa pergaduhan orang kata tak adalah
manja-manja mesra bersama keluarga kan. So bila bergaduh, kebiasaannya saya sebagai isteri ni saya akan mengambil sikap berdiam diri dululah. So kalau orang kata dua-dua bergaduh, isteri bergaduh, suami pun tengah nak marahkan pada family, akan timbul satu situasi ataupun keadaan yang lagi mengecohkan rumah tangga kan. So kalau kita gaduh, lebih baik kita sebagai seorang isteri ambil sikap berdiam diri dululah. Baik Fatin, kami sempat baca komen-komen anda di Facebook. Okey, saya bacakan komen daripada Hamidah Hassan. Bergaduh dalam rumah tangga memang mesti ada. Macam lagu P. Ramlee, sedangkan lidah lagi tergigit, ini pula suami isteri. Kan macam graf lah, ada turun naik. Kalau gaduh merajuk kejap tu, baik semula, biasalah tu. Siapa nak nyanyi lagu P. Saya Ramlee? ingat awak nak nyanyi sekali. Tak. Siapa nak nyanyi? Awak ke Pak Su nak nyanyi? Pak Su lah, Pak Su. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri, buang yang keruh, ambil yang jernih. Tak cukup masa. Baru. Jangan suruh. Okey. Kita nak teruskan perbincangan kita, Pak Su. Ya. Okey, sekarang ni kita tengok trend sekarang ni. Kalau bergaduh tu kita faham tadi yang first round kita tu kita cakap bergaduh, kita ada toleransi sesama antara dua insan. Tetapi sekarang ni trend ni dah berbeza. Dia melibatkan insan-insan di social media, insan netizen, dan luahan perasaan semua berdasarkan di status dan sebagainya. Ini bergaduh, di manakah terletaknya ujiannya? Bergaduh, di manakah ujiannya? Dia begini sebenarnya. Dulu zaman saya artis, zaman kami artis dululah. Kalau kami dulu bukan kata takut, kita tapi cuak kepada wartawan. Sebab wartawan ni akan tulis kita dan semua orang tahu, kita jadi risau. So kita kena buat baik dengan wartawan. Soalan tu pula sekarang ni, dia jadi macam artis juga, dia bukan kata tak takut wartawan. Wartawan sekarang ni kena tengok dekat social media. So dalam social media tu lah ada wartawan yang akan bagi pendapat segala-galanya. Dekat situ kita tak tahu latar belakang dia doktor ke, dia lawyer ke, dia apa ke, tak sekolah ke, tapi kata-kata dia semua orang ambil. Iaitu yang tadi sebut tadi, netizen. Ya. Jadi dia macam kat sekarang ni ada orang dia nak cari konten. Dia tak peduli sekarang ni pasal malu ke, pasal aib ke, pasal apa ke, yang penting dia nak konten. Dia nak berapa ramai orang like, dia nak post dia orang tengok. Ini yang menambahkan. Ya. Macam orang kata sama belacan tak cukup belacan. Tambah belacan lagi. Jadi dia menambahkan kemarahan orang. Kalau seorang tu masuk belah perempuan, dia akan ada jawab sebelah perempuan. Nanti ada lagi oleh kerana ramai sangat yang suka dalam bidang ni, yang suka. Ini menambahkan dosa, menambahkan masalah. Sebab tu kadang-kadang dia kena cari kenapa jangan aib. Allah tak buka aib kita, kenapa kita nak buka aib kita sendiri, aib orang? Tutup aib tu. Aib ni adalah satu benda yang terlalu sensitif. Jangan kita kadang-kadang kita tak tahu tu, sebab tu Pak Su cakap saya kahwin umur 36. Saya 36 Sugi. Ketika kahwin bukan sekarang. Ketika kahwin. Tapi sebenarnya memang kata rugi sebab bila kita kahwin dalam usia tua ni, kita tak kuat, kita akan rasa masa kita bercinta pendek. Tetapi apabila kita dah makin berusia, kita matang. Orang yang dah berusia ni matang. Jadi kita tahu bahawa benda ni salah, benda ni salah, benda ni salah. So bila salah, kita jangan. Sebab saya pandang satu, orang nak bergaduh ni bergaduhlah. Tetapi dia punca bergaduh tu daripada hati kita kerana tak ada sayang. Kalau sayang ni dia bisik je. Orang yang bercinta pernah kita dengar, aku sayangkan kau. Kau cakap kuat-kuat ni, kata contoh ni girlfriend kan. Aku sayang kat kau lah. Tak ada, dia cakap bisik je. I love you. Dia akan sampai walaupun cakap dia perlahan. Orang yang bercinta dulu zaman telefon besar bagak tu, kita tak tahu dia sebelah cakap jalan. Boleh bergayut sampai 8 jam. Sekarang cakap pendek aje, kan? Bawa dalwah tu sentiasa di mulut je. Sampaikan disebarkan dalam media sosial. Saya rasa memang malu. Saya takut juga kadang-kadang benda tu jadi atas batai hidung saya sendiri. Tetapi orang kata yang sudah tu sudahlah. Sayang ni kadang-kadang perlu kita tunjuk. Macam saya lelaki-lelaki lah. Carilah dekat mana buku-buku pun. Lelaki-lelaki ni, dia bukanlah kaki menunjuk. Dia sayang tapi dia simpan. Sebab ada berapa persen yang dia tak boleh tunjuk kepada isteri dia, kekasih dia bahawa dia sayang. Tapi ini pro lelaki. Ya, betul. Kita juga kena tahu. Saya balik, doktor, saya balik. Ini lelaki ini. Kita juga kena seimbang. Ya? Perempuan juga ada perasaan. Jadi di mana dia nak luahkan perasaan? Takkan nak cerita buruk suami dia dekat mak dia. Dekat kawan dia. Betul, tak boleh. Ataupun dalam
dalam komputer, dalam apa Media sosial. media sosial ya. Jadi di sini perempuan juga kita perlu dengar ya, kita perlu dengar dia perasaan dia. Suami balik lambat, suami tak nak makan dengan dia, dah kenyang makan di luar. Apakah itu maknanya? Bila hari birthday dia tak bagi satu kuntum bunga pun, tak wish pun, dia terlupa. Dia terlupa. Hari kahwin dia pun dia terlupa. Ya, baru setahun misalnya. Ini menunjukkan berat tu, ambil berat tu, sama ada dia mengambil berat atau tidak tentang isterinya, hal-hal isterinya. Itu juga nak ambil tahu. Lagi satu tentang anak-anak. Ya, anak-anak dalam isteri sentiasa menjaga anak-anak di rumah. Suami pergi cari rezeki. Ya. Jadi tanggungjawab itu menyebabkan suami terlupa. Isteri kena ingatkan. Bila dia terlupa, dia marah, berlaku perbalahan. Tetapi ini akan mengeratkan lagi. Ya, selalunya begitulah. Jangan keterlaluan lah kan. Okey, mungkin Kak Azhar sedikit nak tambah juga berkenaan dengan provokasi. Mungkin tak lebih netizen ni. Provokasi daripada isteri. Isteri kan beremosi sikit kadang-kadang. Okey, sebenarnya dekat situlah kita jangan berlebihan. Dalam kalau kita faham Islam, faham Al-Quran, kita tidak boleh berlebihan dalam segala hal. Ya, kita kena ada kena simpan sikit. Kalau marah pun kita kena sabar. Sebab tu Islam suruh kita sabar. Jadi bila kita faham apa makna sabar, toleransi, kita tahu suami kita tak suka, kita jangan provoke lebih-lebih. Gaduh sikit-sikit tu bolehlah. Kadang-kadang nak pergi makan, nak tentukan tempat makan pun. Mana tak tahu. Kita cakap betul. Betul tak nak makan je. Bagilah asyik tanya kita je. Jawab, bagilah jawab. Sebab kadang-kadang laki-laki pilih tempat dia tak nak. Betul. Dan sekali kan juga tu. Bagi sekali lelaki saya setuju. Kita lebih baik kita ambil solution diam aja. Pilihlah tempat mana. Kita nak dengar daripada lelaki sebenarnya tak tahu nak pergi mana. Sebenarnya kalau kawan-kawan tu tahu pula. Dah tentu kalau kawan-kawan dah tentu kedai mamak je. Betul. Bila kita ni kita nak cari satu benda yang special yang dia suka. Tapi dalam hal ini kadang-kadang suami akan bercakap, kita ni asyik pergi kedai mamak, kita ni asyik pergi restoran, kita ni asyik makan McDonald, KFC apa makanan segera. Tetapi macam mana ya? Dia bagi hint pada kita. Nak suruh masak. Kita kena masak. Alamak. Kita tawar pun kalau kita masak sedap. Sebenarnya. Tapi ada yang tawar sampai boleh gaduh dah. Datin sering. Dia kena cakap, ni sayang, kita buat sikit gula, sikit garam, tambah sikit asam sikit, salim. Sedap. Saya rasa solusinya suami yang masak untuk isteri lagi. Tak suruh dia masak sekali. Boleh sikit-sikit lah. Tapi kan saya nak tanya Kak Azhar, ada dalam kalangan kawan saya dan saya pernah juga melihat di media sosial kan, ada orang mempraktikkan di mana kalau ada pergaduhan sekecil mana pun, sebelum mereka tidur, mereka pastikan yang pergaduhan itu diselesaikan. Betul. Tak akan pergi tidur tanpa menyelesaikan masalah itulah. Walaupun macam sikit je gaduhnya pasal dia tutup pintu kereta suami terasa kuat sangat suami marah. Jadi di dalam rumah tangga Kak Azhar ada tak? Saya pun macam tu juga. Kalau boleh sebelum tidur tu kita dah saling bermaafan lah. Maksudnya I'm sorry ke apalah, cakaplah apa-apa. Kalau tak boleh cakap depan ke, WhatsApp lah. WhatsApp kan. Kadang-kadang kita tak puas hati lagi ni, simpan lagi ni orang perempuan. Geram je kan. Tapi kita WhatsApp, I'm so sorry. Tapi itulah yang terbaik dari segi psikologi. Jangan tidur dalam kemarahan. Jadi dalam badan kita ni pencernaan dan sebagainya, dia ada enjin juga dalam badan kita. Organ-organ ini akan memberontak jika kita tak puas hati di dalam hati. Jadi dari segi ini kita perlu bermaafan dulu. Dan suami pastikan kalau isterinya terlalu marah, pastikan esok tu bagilah apa-apa ciuman ke, pelukan ke. Itu yang dia hendak. Ya. Nak pergi kerja peluk sekejap, isteri pun peluk. Abang handsome lah ini. Pakai jaket datang TV3. Elok abang. Itu pun rasa bangga. Pujian-pujian tu penting. Pujian-pujian tu penting untuk kita refresh balik kalau kita bergaduh ke. Kalau tak bergaduh pun you kena saling puji memuji. Ambil hati pasangan. Ambil hati pasangan. Saya pernah membaca artikel yang mengatakan
pelukan itu adalah sesuatu yang sangat berkuasa. Orang yang marah sebagaimanapun, walaupun anak kecil, kalau kita peluk dia boleh calm down. Betul. Ya, betul. Jadi jangan kata ada ego lah untuk kita nak minta maaf ke, dan untuk kita mengharmonikan. Kalau tadi gaduh, kita kembalikan kasih sayang. Ego itu perlu dihilangkan. Keegoan itu. Kita suami isteri jangan berasa, wah aku besar. I'm the king. Ya, I'm the king. You apa siapa. Biarkan isteri itu sebelum suami pergi bersalam. Itu dari segi orang timur ataupun orang Islam, bersalam. Ya. Maaf ya bang, yang semalam kita kelai itu minta maaf ya. Dia akan pergi kerja. Ini sesuatu yang sweet yang mana. Ya. Bagi Pak Su ada satu jugalah kita kena ingat dia sebaik-baik mana kita pun pasti ada buruk kita. Dan kita kena belajar untuk memperbaiki keburukan kita. Dan seburuk-buruk mana pasangan kita pun pasti ada kebaikannya, dan kita kena juga orang kata bersyukur dengan apa yang kita dapat daripada pasangan itu kita. amat baik dalam satu harmoni rumah tangga. Betul. Ya, dia tahu dia ni isteri aku pun, walau dia tak pas tinggi mana pun, setakat tingkatan 5 aja, aku ni pas tinggi. Jangan pandang dia rendah. Dia ada kebaikan. Ada kelebihan dia. Ada kelebihan. Dia masak sedap. Ya. Kan? Okey, mungkin Kak Azhar di hujung perbincangan kita ni, untuk kita sebarkan kasih sayang tu, it's okay kalau kita bergaduh, tetapi kita tahu limit kita dan mainkan peranan kedua-dua belah pihak, suami dan isteri. Kita kena tahu apa yang suami kita suka, dan suami kita kena tahu apa yang isteri suka dan tidak suka. Samalah. Ya, kena ada sikap toleransi, sabar, kalau bergaduh cepat, baik, jangan besarkan lagi keadaan. Dan saya juga suka bagi tahu dekat semua, kalau boleh, kalau kita bergaduh suami isteri tu, kita kena tutup aib pasangan. Aib pasangan. Sebab apa? Itu mustahak. Itu sangat mustahak. Sebab tak perlu kita bagi tahu dekat semua orang yang kita tengah bergaduh. Kadang-kadang ada wanita di luar sana, mungkin dia tak ada tempat untuk mengeluarkan isi hati, tapi dia mengambil jalan untuk bagi tahu dekat dalam laman sosial. Dan sebenarnya kita kena berbalik. Kalau kita sayangkan pasangan kita, kalau kita rasa macam susah sangat nak cakap dengan pasangan kita, kita cakap dengan Allah. Kita cakap, solution. Yes, doa banyak-banyak supaya suami kita sayangkan kita, suami kita ada rasa macam mana cakap untuk buat apa yang kita suka, apa yang kita nak. Terus dekat dengan isteri dan juga suami, saling memerlukanlah antara keduanya. Okey, Pak Su, mungkin juga Pak Su, kalau mungkinlah ada penonton di luar sana yang lelaki fitrahnya memang memimpin. Jadi dengarlah cakap saya dan sebagainya. Sebenarnya kita kena ada toleransi macam mana Kak Azhar cakap. Betul. Dia betul lah yang Pak Su cakap awal-awal tadi. Memang laki-laki ini adalah pemimpin. Aku yang memberi nafkah, aku yang cari rezeki, aku yang begini sekian. Tetapi yang memimpin tu, dia perlu pandangan yang dipimpin juga, supaya kita dapat, orang kata, dalam satu kapal, dia kalau katalah nahoda saja buat kerja, anak-anak kapal tak buat kerja, kapal tak jalan. Betul. So dia kena hand in hand, sama-sama, orang kata, bekerjasama untuk mendatangkan, orang kata, kasih sayang, cinta, dan supaya kita kekal selama-lamanya. Kata orang sekarang, love you till jannah. Hashtag. Dan sedikit daripada Datin Sri sendiri, mungkin kita buat konklusi buat topik kita. Bergaduh, benarkah ujian kasih sayang? Memang bergaduh untuk mengastablishkan atau memastikan kita kasih sayang kita tu bertambah kukuh. Tetapi ada limit-limit dia. Ya, bila kita dapat meleraikan pergaduhan itu, kita dapat berbaik dan berdamai semula, akan tambah lagi, akan sayang lebih lagi. Itu satu perasaan bagi isteri dan suami. Dan dalam hal ini, of course, rumah tangga akan lebih bahagia. Ya, akan lebih bahagia. Baik, pelbagai tips dikongsikan daripada pengalaman mereka sendiri. Pastinya anda di rumah pun ada pendapat anda sendiri. Tapi kami berharap apa jua yang dikongsikan hari ini memberikan manfaat dan pencerahan buat kita semua. Carilah solusi kalau ada pergaduhan, tapi janganlah saja-saja nak bergaduh. Pasti kalau nak mencari gaduh, nak manja-manja tu, kena cepat-cepat selesaikan. Kan? Pujuk cepat-cepat. Okey, boleh sempat ke kita nak baca komen-komen? Sempat ya. Okey, ini daripada Alia Maisarah. Assalamualaikum, wanita hari ini bergaduh memang kena ada dalam hubungan. Gaduh adalah ujian dalam perhubungan.
sebagai perangai real seseorang ini, dia keluar time dia marah je. Okey. Betul Datin Sri ya? Ya. Okey, yang penting gaduh dalam rumah tangga atau sesebuah hubungan ni jangan ada kata-kata yang menyakitkan pasangan kita. Jangan sampai menghina, mengkeji pasangan kita. Kalau bergaduh, salah seorang kena cepat-cepat mengalah dan memujuk asam garam rumah tangga. Okey, satu lagi. Okey. Izinkan saya bacakan komen ni. Saya Dari tergelak baca daripada Lina Zalina. Kalau tak ada gaduh-gaduh manja tu, bosanlah rumah tangga tu. Kadang-kadang saya ajak suami bergaduh, tapi suami cool je, tak reti nak bergaduh. Bagus suami awak. Wow, ini dah sebenarnya lelaki sebenar. Cool je, tak reti nak bergaduh. Bagus suami awak, tapi janganlah asyik nak ajak suami bergaduh. Dia bosan sebenarnya. Ya Dia juga nak tu. kata manja-manja. Okey, Baik. kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita, Sama-sama. Datin Sri, Dr. Fazila Muhammad Ali, kita bersama dengan Kak Azaili dan juga Pak Zul Samsul. Terima kasih atas perkongsian hari ini. Cukup-cukup memberi manfaat kepada penonton dan juga kita sebenarnya. Ya, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, kita ada demo craft untuk anda. Nak tahu selepas ini?